وسلم وإلى حضرات سعادة ولادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati saudara-saudari sekalian, Al-Ishraf, kita sambung balik pengajian kitab Al-Hikam karangan Syekh Abdul Atta, diterjemahkan dalam bahasa Jawi oleh Syekh Abdul Malik setelah manis daripada Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi wa rizqihi. Qala Fa'ana kita ya? Bagus tak? Maka menyatakan ia Maka menyatakan ia segala amal itu akan tanda jua. Ini kita belajar sambung balik berkenaan dengan ibadat kita, nasib kita, rezeki kita, ilmu kita dan segala-galanya. Maka menyatakan ia pengarang tadi beritahu kepada kita, jelaskan kepada kita, amal itu akan tanda jua. Semayang, dakwah, ibadat, puasa, haji, itu tanda jua. Tanda apa kata? Tanda orang bertua. Nasib sebenar bertua baru ada tanda dia. Kalau tidak, kita tak akan dapat buat semayang. Begitu juga dengan amalan yang baik. Bila Allah gerakkan hati kita berbuat baik, hati kita nak belajar, hati kita nak melakukan kebaikan, sedara itu tanda. Apa tanda? Tanda di atas langit sana ada tulisan bertua. Bila di atas langit sana tak ada tanda, dia tak akan mari dia. Malam-malam begini dia akan duduk di lot 10. Lot 10 saya 10. Situ segala masyarakat maka bumi dia pun situ. Semua ada belakang. Jadi bila mari majlis, mari belajar itu tanda lah. Kerana bahawasanya segala amal itu sebab dalam menghasilkan segala kebaikan. Maka yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu bahawa ibadat itulah yang Allah mahu. Jadi segala amalan kita apa semua ini adalah dalil bahawasanya kita telah melakukan tugas sebagai seorang hamba. Begitu, bukan kata kerana ibadat, kerana puasa baru boleh masuk syurga. Sebenarnya ibadat yang kita buat tadi adalah kerana syurga itu sudah siap lah. Sebab itulah kita kena buat ibadat. Kalau syurga tidak siap, Tuhan tidak sediakan syurga untuk kita, orang itu digelar orang celaka, dia akan sembah ular. Kalau tidak ada tulisan nasib dia bertua, macam tu, bukan semayang dulu, syurga dulu, ketentuan Allah dulu, baru kita melakukan ibadat. Ni yang selalu faham sangat-sangat. Sebab itulah orang suruh mengaji kita sifat 20, dia tak mahu. Masalah lah kepada kita nak jelasnya. Sebab tu sedara lepas usrah, lepas mengaji, kita ada usrah, tanya betul-betul. Kalau tak faham juga, tanya lagi. Dan kalau tak faham juga, kita ada satu majlis usrah dia panggil, bincang kat situ balik. Mana-mana ada yang tak ada jawab, hantar pergi penanti balik. Kita akan pecahkan penanti 5 kumpulan. Jadi satu ketua, 2 timbalan dia bincang secara anak beranak, bincang. Kita panggil dia usrah. Kalau kita masuk kat universiti, kita panggil dia kumpulan Ahzana Umar lah, kumpulan Awakar tu lah. Jadi kumpulan ni akan bincang. Dia tak faham tentang mana, dia tak faham tentang mana. Kalau boleh jelas-jelas, tak boleh jelas, masukkan dalam dia punya, kita punya perbincangan dan bawa kepada usrah umum. Serah kembali penanti supaya benda ni standardized. Jangan kita main faham 7 tahun lagi.
berakhir dengan melawan gurunya sendiri. Tak mau. Hari ini tidak. Sekali tanya tak faham. Hanya saya cepat-cepat. Tak faham tak mana. Serang kita apa akibatnya. Ini dia. Jadi ini kita nak bagi tahu, ulama ni bagi kepada kita bahawasanya amal kita, ibadat kita, solat kita, ilmu kita ini ada tanda. Tanda jua kerana bahawa segala amal itu sebab menghasilkan segala kebajikan, supaya kita boleh menjuru ke sana. Kenapa mati? Kerana lemas. Apakah tak lemas tak mati? Mati juga. Kenapa mati? Nak tembak. Apakah tak tembak tak mati? Mati juga. Kadang-kadang ada atas katil, sebenarnya mati. Macam Bruce Lee. Bruce Lee mati atas katil, atas perut lagi. Tak sakit apa. Pagi esok mati. Ada juga. Ada orang pucuk satu orang. Budak-budak anak murid kita dengan kali kita belajar. Dia pergi tengok abang dia, saudara dia sakit. Meninggal ke sakit kan? Meninggal. Alah pelik dia meninggal. Kita nak meninggal kat mana? Tambah. Tu nak tambah meninggal. Sebab tu kenapa? Kena malam mati sudah tetap. Hak minggu hak lemah air itu racun bunuh diri itu sebab saja. Bukan pasal mati memang meracau. Apakah kalau tak meracau tak mati? Mati juga. Begitu juga dengan syurga. Yang punca dia semayang tu kerana syurga sudah siap untuk dia. Maka solat sudah bertukar menjadi ibadat. Payahlah nak faham tak? Biasa tempat-tempat kita pergi mengajar sekarang ni makan masa 2 bulan. Sebulan pertama, sebulan kedua menyandar kat dinding. Senang asap keluar pun keluar. Sebab apa? Tak boleh menerima kenyataan yang kita ini adalah merupakan hamba-Nya yang kena beribadat. Duk kali mari kita kata ibadat termasuk sesuatu pahala. Buku padilah tu dekat 4 kilo buku dia saja. Buku pahala tu. Jatuh kat budak-budak masuk ICU. Sebab apa? Dia berpendapat kalau nak masuk surga kena banyakkan pahala. Dia tak boleh terima yang pahala tu siap dulu. Pahala tu siap dulu. Kalau tidak ada pemberian Allah, pemberian nikmat, pemberian iman, pemberian takwa, pemberian hidayah, kita tak akan dapat berbuat baik. Situ dia nak ajar kita tadi. Nak ajar Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Segala nasib kita sudah ditentukan berazali. Segala keputusan Allah sudah berlaku sejak azali. Yang kita lakukan hari ini sebagai tanda. Saudara, tanda orang tua apa dia? Pokok 3. Apa dia? Tanda saja. Ada kalanya saudara, kita tengok tanda tu sebagai tipu daya pun ada juga. Sebab tanda ni bukan keputusan. Kadang-kadang mendung tapi hujan tak jadi. Maka tanda ini jangan jadikan keputusan untuk Nathan paling neraka tu. Belum tentu. Sebab apa? Masih lagi bertaraf tanda. Sebab itu jangan bergaduh pasal tanda. Buat dulu. Maka keputusan dia ialah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di dunia ni manusia melakukan tanda. Bila dia jahat, tanda penghuni neraka. Bila dia baik, tanda penghuni syurga. Berganti sekat. Jangan tuduh orang. Sebab itulah. Sebab tanda sahaja, bukan keputusan. Keputusan berlaku di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh buat keputusan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ yang kita baca, alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia satu saja yang boleh buat hukuman. Hari ni sudah banyak Tuhan. Lebih baik kakak pilihan raya Tuhan banyak nak. Ahli neraka singa tu dia. Tak mati lagi ahli neraka tu. Ahli neraka sekarang ahli syurga ni, apabila ahli syurga masuk syurga, bila ahli neraka masuk dia neraka, baru jadi ahli syurga. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Apabila selamat daripada api neraka, masuk dalam syurga, faqad faza, baru dikatakan berjaya. Sekarang it is not over yet. Ini dok. Pilihan raya saja ramai ahli neraka. Dia bagi hak diamnu lah. Siapa bagi fatwa? Tuhan mana? Marah pula orang politik dia. Dia marah lah saudara. Syurga bukan anak pakcik dia, duduk dengan dia. Anak kunci syurga bukan berada di tangan manusia. Walaupun dia macam-mana besar alif lama pun. Anak kunci syurga berada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia boleh beri kepada siapa saja yang dia suka. Wa yaqtasu rahmati man yasha. Kita menjalani kaedah dia sahaja. Nak faham situ tauhid tu.
Jangan rusak ilmu kita lebih lagi dalam bidang ilmu akidah. Mereka akan lihat dan syukur mereka itu. Yang kedua, kerana syukur. Nak syukur tak mana? Apa nak disyukurkan? Sedang cuba kita fikir. Syukur-syukur ni bila benda yang sudah dapat pada kita, baru boleh syukur. Itu sebab semayang ni kita tanda syukur. Ibadat kita syukur, pergi haji kita syukur, kita derma kita syukur. Apa masalah syukur? Sebab Allah beri kita nikmat iman dan Islam. Semua benda syukur. Bila benda ada kat kita baru syukur. Terima kasihlah ya, awak akan beri kepada saya. Akan syukur apa? Dah beri baru syukur. Terima kasih bagi saya makan belanja di sana ya. Ada orang terima kasih macam ni. Sedap. Terima kasihlah awak nak bagi saya tarpen. Tak bagi lagi. Semua benda terima kasih. Benda-benda sudah dah. Sudah dapat. Maka tu syukur tadi tanda kasih kita kepada Allah kerana dia sudah beri kepada bekal iman dan takwa. Maka tanda kasih kita ialah ibadah kepada Allah. Sebab itu orang yang tidak ada iman dan takwa, dia tidak wajib sembahyang, tak wajib ibadat. Sebab dia tidak ada benda untuk diterima kasih. Sebab dia tak ada iman dan takwa. Macam kata orang Hindu kan, nak terima kasih apa dia tidak beriman. Sebab itu orang yang tidak beriman, tidak beragama Islam, tidak wajib sembahyang, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tak wajib baca Quran, malah tak ada sentuh. Sebab apa? Tidak perlu bersyukur. Sebab tidak ada hadiah yang Allah berikan kepada dia. Dia tak sembahyang, tak ada soal hafil saya. Kalau kafir minum arak tak berdosa, tak semayang tak berdosa. Oh sedap macam cuba jadi orang kafir tak berdosa. Mana tak dosa apa dia kafir dia. Saudara, contoh dan senang ya. Kalau kita ambil wudu, kita berkentut, batal tak wudu? Batal. Kentut pertama Ustaz. Kentut kedua tidak batal. Tidak batal. Apa pasal? Dia bulu tanduk nak batal apa? Hak yang pertama tu batal je. Yang kedua batal tak? Tak batal lah ketuk yang kedua. Oh lah ketuk dah ketuk 3 kali Ustaz. Nak batal apa wudu sudah tidak? Tidak ada batal tu. Kafir nak dosa apa dia kafir dia? Dia kafir dia nak dosa apa lagi? Ya berdosa ni orang beragama Islam. Ni dia orang kafir boleh masuk masjid, tak boleh masuk masjid. Nak bincang apa dia kafir? Tak ada hukum untuk dia. Hak berdosanya mungkul. Penjaga masjid tu hak berdosanya. Tok Bila tu, Tok Email tu, Tok Putih tu, hak beri tu hak berdosanya. Bukan kafir tu, orang kafir. Boleh ke tidak orang kafir masjid? Orang kafir tak ada undang-undang. Kalau berasa nak suruh dia masuk, boleh. Tanya nak masuk buat apa, nak repair account, okey. Tak perlu bahas sebab tidak ada undang-undang syarak untuk orang kafir. Orang kafir ni pun tak faham orang kafir bila masuk ke tidak. La haula wala. Faham untuk kita nak bagi dia masuk ke tidak begitu. Bukan kata faham boleh masuk ke tidak. Kena faham nak bagi dia masuk ke. Kalau berasa nak bagi masuk, bagi masuk. Pasal apa orang bagi tahu kan. Mungkin kita nak suruh dia uji kita dia raya tu, bagi tahu jelas-jelas. Jangan duk main haruslah pelakon Nabi buat, jangan. Itu contoh dia lah. Contoh kepada hukum dia adalah benda-benda lagi. Orang kafir tidak terlibat dengan hukum akal. Dan yang kita bahas apa, orang kafir boleh baca Quran ke? Bahas apa? Dia kafir. Dia boleh berapa segala-gala sama kawami ni. Dia boleh sebuah ulang, dia boleh sebuah gaji. Kita boleh ke tak? Tak boleh sebab kita beragama Islam. Dia boleh sebab dia beragama bukan Islam. Dia tidak berdosa. Oh, tak, sebab dia kafir tidak berdosa. Nak dosa apa dia kafir dia? Kafir itu sendiri tidak melakukan apa-apa mukallaf kepada dia. Sebab dia tidak terlibat dengan syukur dan redha. Tak ada. Tidak ada redha Allah pada dia. Dia berbuat apa saja di dunia ni sebab ini syurga. Jannah tu apa ni? Dunia sejil mukmin wa jannatu kafir. Dunia syurga untuk orang kafir, neraka untuk orang Islam. Pasal kita ada tu tak boleh ni, tak boleh tu. Orang kafir tak boleh tak. Tetapi di akhirat dia sudah tidak ada bagian lagi. Sudah tidak ada bahagian lagi. Segala nikmat dia sudah ditangkap Allah. Dia penghuni neraka kekal abadi wal iyadillah. Syukur bagi itu akan dia atas barang yang telah dianugerahkan atas mereka itu segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa lah. Seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan tiada kujadikan jin dan manusia mereka menyimak mereka itu akan daku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, bracket kat situ orang-orang
beriman. Illa liya'budu, mereka beribadat kepada aku. Yang tidak beriman tidak payah. Sebab tu dalam banyak tafsir pula. Hari Khamis, hari Jumaat pagi, esok pagi tafsir. Tafsir pula nak mulai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bracket kat situ orang beriman dan bertakwa sahaja. Illa liya'budu, mereka untuk beribadat kepada Tuhan, tapi tidak payah. Kalau kafir tak pernah puasa ngaji juga salah lah. Jin dan manusia juga, manusia dan jin mana? Jin dan yang beriman, manusia yang beriman. Ayat buku kata pula ayat tu kena urai, tak ikut tafsir. Kena jelas pula yang siapa yang wajib beribadat ni, orang beriman dan bertakwa sahaja. Sebab tu dikatakan tiada dijadikan jin dan manusia, mereka menyembah mereka itu akan dapat. Kalau dia tidak salah semua apa? Sebab itu ada bracket kat sini tafsirnya. Maka ubudiyah itu dikehendaki Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Allah Ta'ala nak, tetapi ada yang tidak termasuk yang pilihan Allah. Allah Ta'ala nak tapi tidak dipilih. Payah tak sudur rahmati man yasha. Allah Ta'ala menentukan siapa yang dia suka. Dia nak juga tapi bukan semua. Ada yang dia tidak pilih. Macam doa juga saya tulis ya, supaya saya dapat perbezaan. Bagaimana benar kadang-kadang ayat lain mengatakan begini dan dipotong oleh ayat yang lain. Contoh satu ya. Ud'uni astajib lakum, kan? Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku akan makbulkan untuk kamu. Kita berdoa lah, kita makbul. Kita dapat ayat lain pula. Wayah tasu rahmati man yasha, wayah tasu birahmatihi man yasha. Hak mari hak lain pula potong. Tu dia. Ud'u ni astajib lakum, ud'ulah aku akan mustajabkan bagi kamu. Hak mari ayat lain pula, Allah tentukan dengan rahmat siapa yang dia suka. Mana potong tadi. Macam kalau kita berkira, mari siapa nak makan, mari siapa nak makan. Apa kau tak malu lah. Tu dia tahu. Mana tak bagi lah tu. Ataupun ambil lah, mana teh lah, 10 menteri ada, mari 20 orang. Kalau 10 benda ada 10, mari 20. Bermakna 10 lagi, jawab dia saja. Sebab dia bekas 10 saja. Imma syakiran wa imma kafura. Itu dia. Jangan kita ingat semua perintah Tuhan semua berlaku betul, tapi pilihan Tuhan tidak semua. Perintah untuk semua, tapi pilihan tidak semua. Mari pula iradat Allah. Perintah Allah untuk semua, tapi iradat Allah bukan untuk semua. Macam Fir'aun, perintah Allah untuk masuk Islam, perintah tapi tidak berkehendak. Sebab tu kena belajar sifat 20. Mari saya tulis ya. Apa beza perintah dengan berkehendak? Okay, kita ambil satu ayat lain pula. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu kepada agama Islam seluruhnya. Perintah tak? Perintah. Tetapi Fir'aun aku tidak mau, Haman aku tidak mau, Abu Lahab aku tidak mau, Abu Jahal aku tidak mau. Siapa lagi? Geseklah Quran. Apa lagi? Haman, Fir'aun, Namrud aku tidak mau. Maknanya saudara, dia suruh masuk tapi hak ni tidak disenarai. Hak ni hak kelompok. Begitu juga orang kafir. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin tetapi kebenaran kata-kataku akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Sudah ada janji Allah, neraka akan penuh dengan manusia yang jahat, syurga penuh manusia yang baik. Sudah ada. Separuh penghuni neraka, separuh penghuni
syurga. Tapi kita tengok perintah dia suruh masuk Islam semua. Kau kalau masuk Islam belakang penghuni belakang, kau nak penghuni neraka nak tak sama dia pula. Nampak? Bermakna penghuni neraka sudah ada. Penghuni syurga sudah ada. Tapi dengan aku perintah dia tu masuk Islam semua. Bermakna saudara, ini kita panggil dia perintah. Tetapi ini kehendak, iradah. Ada perintah iaitu suruh masuk Islam. Ada, tetapi tidak ada kehendak. Itu beza kehendak Allah dengan perintah Allah. Perintah Allah suruh masuk Islam. Kehendak Allah bukan semua. Sebab tu ada beza antara kehendak dengan perintah. Perintah Allah supaya berdakwah kepada Abu Lahab. Tetapi kehendak Allah, Abu Lahab tidak akan beriman. Perintah Allah supaya Nabi pergi dakwah kepada Abu Talib, pak saudara dia sendiri. Perintah Allah. Tetapi kehendak Allah, Abu Talib tidak beriman. Perintah Allah kepada Nabi Allah Musa AS pergi dakwah kepada Fir'aun. Kehendak Allah, Fir'aun tidak akan beriman. Saya rasa jelas. Sebab pagi tadi dia pakai mari pun ada 3 orang. Dia kata saya Jabariyah kau tak reti ke? Dekat Kelantan Nasional nak cerita orang dia tahu sekarang. Sebutkan Jabariyah awak tak reti. Maksudnya segala keputusan di tangan Allah bukan bermakna kita tidak payah buat ibadat. Ibadat mesti diteruskan. Keputusan Allah tidak boleh berubah. Lepas tu bagaimana kita akan tahu? Kalau kita ada keputusan Allah apa kita buat ibadat, itu tanda selaka. Kalau macam tu Ustaz tak payah buat ibadat, lagi cepat masuk selaka. Tak payah tanya saya. Barulah okey Ustaz tak ada satu. Kau suruh Ustaz. Saudara, tak pernah nampak ni bab iradat kehendak dengan perintah. Perintah Allah memang semua sekali memeluk agama Islam, tapi dalam masa yang sama kehendak Allah bukan semua. Macam ni lah, macam tu dalam kita hari ini. Semua sekali tak kena dapat hidayah belakang, tapi Allah tak ada tahu siapa yang tidak, siapa yang dapat hidayah. Sudah ada di dalam senarai Allah, di dalam ilmu Allah. Sebab tu selepas pada kudrat, ilmu ikradrat, iradah, ilmu hayat sama bahasa kalam. Kita panggil sifat makna ni. Sebab benda tu sudah berada dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah, dalam ilmu Allah, dalam kebetulan Allah. Bukan dalam usaha kita lagi. Usaha kita tidak boleh memberi bekas. Situ dulu. Dan apa afdal ibadah itu barang yang ada kerananya daripada tiada menuntut balas atasnya, tiada dalam dunia dan tiada di alam akhirat. Ini ulama bahas. Tetapi ahli sufi dia berpegang kepada lebih kepada hak ni lah. Afdal ibadat barang yang ada kerananya daripada tiada menuntut balas atasnya, tiada dalam dunia dan tiada dalam akhirat. Kenapa tak payah tuntut balas? Sebab balasan sudah disediakan. Tak payah tuntut. Kalau macam tu tak payah doa lah. Doa tu nak bermanja-manja, nak berhubung dengan Allah. Kena ada doa, kena ada bercakap. Saudara, anak kita, katakan contoh anak kita. Anak kita tak minta susu. Apakah kita tak nak bagi susu? Dah bagi susu belum anak ni? Belum. Masa tak minta? Dah 45 ke? Anak awak dah bagi susu belum? Belum. Masa tak minta? Bagi ke tidak? Bagi. Sebab tugas ibu menyusukan anak. Jadi kenapa anak bila apa dia berbunyi? Wah, pasal apa? Nak bermanja dengan ibunya. Aku sudah lapar. Jawab mak dia, aku bekal-bekal. Betul tak? Walaupun dia tak berdiri pun, ibu mesti bagi susu. Kenapa dia berbunyi? Nak menghiburkan ibu dia. Saudara, kalau anak tak bunyi, boleh gila mak tau. Pagi-pagi anak nak susu, tak bunyi. Mak dia kata apa? Susu lapar bisu bang. Anak kita bang, apa pasalnya? Bisu bang. Sebab tu anak kena menangis. Tangisan itu adalah kegembiraan kepada ibu. Doa itu ialah kegemaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak dengar suara kita. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Aku tahu jahat. Ya Tuhanku,
Aku sudah lama lalai kepadamu. Memang aku tahu memang benar kau. Tuhan akan jawab setiap rintik hati kita. Itu sebab kena berdoa supaya suara ini berbunyi. Anak-anak kita saudara, kalau saudara ada anak-anak ramai-ramai, anak 2-3 belas misalnya kata, anak-anak ni ada hak nakal, macam-macam kan. Saudara marah, bosan, bising budak ni. Marah tak? Marah tu sebenarnya itulah hiburan rumah tangga. Saudara katakan ada anak 18 orang, semua diam, kakak-kakak nak kakak. Orang yang pergi dia semua anak-anak gini lah kau. Oh baiklah anak aku. Saya tak jumpa budak sebaik ini. Bukan baik bang, bisu. Maka anak yang baik kan mesti nakal. Mesti nakal. Ada satu masjid, saya cerita masjid mana saudara tahu. Dia mahu budak-budak pergi masjid. Ustaz, lagu mana budak-budak pergi masjid? Ustaz, riuh benar. Saya kata memang budak riuh. Mana ada budak senyap? Lepas tu macam bawa dia main masjid. Kalau dia bising duduk belakang, letak depan. Ni duduk kita letak budak belakangnya bising dia. Dia tengok belakang tak orang, hati letak depan tak tahu. Ataupun letak sebelah depan, tak salah. Budak duduk depan bukan batas maya, cuma susunan saja. Letak pada yang ketiga katakan. Letak hak tengok ni, saya kata letak budak kat tengah dia duduk sini. Belakang ada 2 baris lagi. Dia mesti semai masjid. Allah macam Aisyah lah. Tapi letak belakang, dia bagi. Sebab tak ada orang belakang. Letak kat tengah nak tahu. Satalah dia. Lepas tu kalau kita nak suruh dia, nak suruh budak macam ni, Allah Akbar. Mana ada budak wali? Dia tahu ustaz kakak betul. Mak tak betul apa tu guru cakap bukan saya. Saya sambung saja. Cuma buat macam tu budak-budak. Ni budak-budak kita tak bagi bagi aku bising. Dia main kat jalan raya. Dia training mak repik. Cuba budak-budak pastikan. Budak-budak tak boleh bagi masjid tak? Itu budak kecil, orang kecil berkata. Budak yang memayis, dia sudah boleh pergi masjid. Bukan boleh lagi. Ada digalakkan dari wajib kan bersemayang 5 waktu. Tak ada benda-benda. Ni prosedur ni nak diperbetulkan. Saudara, orang kampung dia marah budak pergi masjid, tulis kat dinding. Budak-budak haram masuk masjid. Tu budak kecil, hak kecil merata. Hak haram pergi masjid tu. Hak besar bukan haram pergi masjid. Kena yang pergi masjid. Imam Syafi'i, saudara. Ibu bapa dia bawa dia pergi ke Qiyamul Lail, bukan saja masjid. Sejak berumur 7 tahun. Dia sudah dilatih dengan sembahyang Qiyamul Lail. Bukan 5 waktu. Qiyamul Lail. Sejak berumur 7 tahun. Anak kita jangan Qiyamul Lail subuh kita tak gerak. Ngantuk orang sekolah esok. Tu ni. Nak kejut anak subuh, takut anak cukup tidur. Punya baik nyamuk. Ya, tak ada saudara. Bila Tuhan kata subuh, bermakna tidak ada efek kepada jiwa, tak ada efek kepada pemikiran manusia. Itu adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takut kejut anak sembahyang subuh. Biarlah pukul 5 pagi tu tak apa. Jangan kata aku tak cukup tidur tu ayah. Sekejut aja. Itu lumrah manusia. Pukul 5 semua kena bangun. Saudara. Semua orang tahu pukul 5. Burung wangi. Burung itik ayah-ayah wangi pukul 5 sebenarnya. Dan Abdullah daripada itu ada kerana tidak menentu balas atasnya tiada dalam dunia dan akhirat. Itu yang paling baik sekali kalau kita mahu. Tapi kalau kita minta juga tu bukan kata nak tutup, tapi bermanja-manja, nak bermesra, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bentuk tuntut, tapi bentuk bermesra. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Secara tak akan jawab. Minta ampun berapa lama dah ampun. Tu dia. Tapi tak tahu, kita tak dengar. Ilal masyiati yastanju kullu syai'in wa lastu tastanju ila syai' kepada masyiatullah. Maknanya semua sekali berjalan kepada Allah di kehendak, atas kehendak Allah. Jua bersandar tiap-tiap sesuatu. Semua makhluk bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Begitu. Dan tiada masyiat Allah itu bersandar kepada sesuatu. Dan Allah tidak perlu kepada kita, tak perlu kepada usaha kita, tak perlu kepada ibadat kita, tak perlu. Kita perlu untuk diri kita sendiri. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang buat baik untuk diri dia, siapa yang buat jahat untuk diri
Dia Allah tidak utuh, Allah tidak rugi. Situ duduk. Ni tak, kalau aku tak semaya maka tak boleh masuk surga. Tak ada, saya tak perlu. Yang kita semaya ni untuk diri kita sendiri, untuk menunaikan segala kehendak Allah sebagai seorang hamba. Untuk diri kita, hamba kepada hamba. Sebagai hamba kena ibadat. Macam tu. Bukan kerana tidak. Kalau kita sudah boleh duduk situ, baru nama ikhlas. Dan tiada masyiah Allah itu bersandar kepada sesuatu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kesungguhan kita. Dia nak suruh kita bersungguh tadi, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok kita lagu mana kesungguhan kita, itu saja. Kalau kita pakat deraka, dia belakang pun dia tidak rugi. Dan kalau kita semua sekali menyembah Allah pun Allah tidak utuh. Semua sekali kita berharapkan, namanya istighna. Istighna bermakna Allah tidak perlu kepada kita. Katakanlah tak memeluk agama Islam, maka Tuhan perlukan kepada kita berdakwah. Mu tak dakwah macam manalah aku nak bagi Islam. Bukan. Berdakwah tadi untuk dia beri pahala dakwah. Kita belajar untuk dia beri pahala belajar. Kita ibadat untuk dia beri pahala ibadat. Tidak perlu kita apa-apa yang masalah bagi Tuhan. Dan dia nak buat apa-apa tidak perlu. Kalau kita tak apa dia boleh beri. Contoh, kita semaya tak menjadi nak surga macam mana? Semaya kita tidak khasyuk, nak surga macam mana? Maka Tuhan kata, mu tak khasyuk, aku tahu, mu banyak langai. Maka minta ampun kepada aku. Kalau kita banyak dosa, Allah Ta'ala akan masukkan syurga menggunakan pengampunannya. Kalau kita jahil, Allah Ta'ala masukkan kita dosa dengan ilmunya. Kalau kita berdosa, banyakkan kepada Allah, mohon kita ampun kepada Allah Ta'ala masukkan kepada kita dengan taubatnya, dengan ghafirnya. Apa lagi kita masalah? Kembali balik kepada Allah. Kalau kita miskin, Allah kaya. Kita lemah, Allah berkuasa. Jadi mana pak kita tak mampu dengan Allah? Semua duduk pada Allah belakang. Nak kata kita gagah, tidak, kita lemah, maka Allah Ta'ala kabur dengan kuasa. Kena sifat tu kena pakai. Sifat lemah, sifat jahil, saya tulis. Kita kena pakai sifat ni. Sifat dhaif, iaitu lemah. Sifat jahil, iaitu tak reti. Sifat apa lagi? Sifat lalai, iaitu sentiasa lupa. Sifat bersalah, iaitu dosa, iaitu sentiasa melakukan dosa. Jangan merasa aku tidak bersalah, itu riak. Jangan rasa kita tidak lalai, itu bohong. Sebab sifat manusia lalai. Jangan rasa kita alim, sebab kita manusia bersifat jahil. Jangan rasa kita gagah, sebab kita lemah. Maka Allah Ta'ala akan tutup da'i kita dengan kudrahnya. Allah Ta'ala tutup jahil kita dengan ilmunya. Allah Ta'ala tutup lalai kita dengan zakirnya. Allah Ta'ala tutup dosa kita dengan taubatnya. Apa mana kita tak layak? Maka ini nama dia istighna. Ini nama dia iftiqa, berhajat kepada Allah. Bukan Allah berhajat kepada kita. Ni dah. Kalau tak kita awak tak ada dah kena masuk Islam. Tu dia. Sebenarnya dakwah itu ibadat. Tidak menjadi sebab kepada orang yang masuk Islam itu kalau Allah tidak izin. Cuma ibadat kita ibadat. Mana beribadat namanya dakwah. Beribadat namanya solat. Kadang-kadang kadang-kadang tak kadang-kadang tak, dia tak reti buat. Tetapi kalau sebab kita merendah diri, sebab itu lepas sembahyang, Allah taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa ibadah, betul tak? Pasal apa kita minta Tuhan terima? Sebab tak jadi. Mungkin terlibat dengan lalat, mungkin terlibat dengan bacaan kita yang tak betul, mungkin terlibat dengan tidak khasyuk, mungkin terlibat dengan dosa yang belum bertaubat. Jadi bila kita akad dia kepada Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, dia akan tutupkan dengan segala kesempurnaannya dan menerima kita sebagai hamba yang lemah, menerima kita sebagai hamba yang jahil, menerima kita sebagai hamba yang lalai dan segala-galanya. Maka dibawa kita kepadanya dalam keadaan kita penuh lemah. Sebab itu dalam satu masa secara peperangan, apabila Nabi pindah ke Madinah, dalam satu kisah berlakulah satu peperangan yang amat dahsyat, namanya peperangan Badar. Dalam peperangan itu sudah diberitakan kuda seekor saja. Kuda adalah seekor dua tu berburu. Lepas itu pedang pula punya uzurnya berkarat dan tidak bersarung, nak lawan tentera-tentera kafir yang berjumlah lebih 1,000 orang.
lebih 1000 orang. Maka berperai saudara, dengan hausnya, dengan dahaga, dengan lembunya, dengan apa semua, Nabi angkat tangan ke langit, minta doa pada Allah. Maka Tuhan turun. Wa anzalallahu junudan lam tarawha. Allah Ta'ala turunkan tentera dari langit yang tidak dapat dilihat di pandangan manusia, iaitu malaikat. Diketuai oleh Jibril alaihissalam. Masa itu selepas perang beberapa lama, Nabi jumpa Zubair al-Awam memakai jubah hitam berserban hijau. Ini kisah jubah hitam. Semua malaikat turun dalam pakaian, kata satu riwayat jubah hijau, satu riwayat lagi jubah hitam. Dan tentera-tentera of course lah jubah hitam. Maka Nabi kata, "Oh ya Zubair, cantik sungguh serbanmu, berwarna kuning-kuning macam serban Jibril." Oh tu dia. Hari itu Jibril turun memakai sarban. Dia tak pakai topik ledah sekarang. Dia pakai sarban dengan jubah. Sarban itu al-amam. Maka itulah pakaian kita serban. Tengok sini ada pada topi tak ada. Tidak nak pakai serban takut suka belah. La haula wala. Hujung dia serban ni pakai Abu Lahab. Sebab tu kita pakai apa-apa dia ada hujung. Oh lawa pakai jubah hitam je. Di rumah iman. Habis pakai kok hitam tu kan. Kok hitam tak. Tu siapa boleh pakai ya? Dia bangga sangat. Semua ahli parlimen kok hitam tak. Betul tak? Termasuk ustaz-ustaz tutup guru ahli ulama sekali. Tiru pakai Yahudi bangga pula. Bila pakai pakaian tentera Badar, tentera Rasulullah, kita cakap pakai Abu Lahab. Ni dia. Jadi bila lemah dia katakan, ya tu aku, tentera aku sudah tidak bermaya. Andai kata hari ini tentera Islam kalah, nescaya tidak ada lagi orang yang menyembahmu, ya Allah. Maka oleh itu menangkanlah tentera ini. Maka Allah Ta'ala menjawab, wa anzalallahu junudan lam tarawha. Allah Ta'ala turunkan tentera dari langit yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sahabat-sahabat tak nampak, Nabi SAW dia nampak. Siul lebih turun. Kemudian saudara, turun ayat ni ke apa Allah Ta'ala tuduh? Sebabnya ialah walaqad nasarallahu bi badrin wa antum azillah. Kerana apa? Sedang mendapat bantuan daripada Allah. Sebab ketika itu sudah tidak bermain lagi. Nampak tak? Sebab itu kalau kita bersifat dengan doa yang jahil, baru Allah tolong kita. Kalau kita bersifat dengan mengaku kita bersalah, baru Allah tolong kita. Kalau kita bersifat dengan lemah lembut, baru Allah tolong kita. Sebab apa? Kita memakai sifat hamba. Kalau kita pakai sifat berdebek, gagah, alim, berani, itu bukan sifat makhluk. Itu sifat Allah. Bila kita pakai sifat itu, Allah tak bantu lah. Nak tolong apa? Menggagah tu, awak diri ya. Lepas tu bila kita mengaku alim, nak ajar apa? Orang alim ni mudah, orang ajar diri. Orang alim dah. Maka sebab tu, kena gunakan layyin, lemah lembut, do'if, hina diri dan jahil. Itulah sebab punca Allah tolong dalam tentera Badar. Sebab dia sudah merasai sudah tidak bermain lagi. Maka Tuhan kata, tak apa, aku berkuasa. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya ketika itu Allah turunkan bantuan kepada tentera Badar dalam keadaan yang dia sudah tidak bermain. Satu yang kita kena guna sifat itu. Sifat kita jahil, sifat kita lemah, sifat kita banyak dosa, sifat kita tidak bermain, maka Allah kata tak apa-apa ada. Kalau kita alim, kita pandai, kita bijak, kita judi, enggak ada dah. Kalau begitulah dia perangai, tidak akan menyentuh sokongan dan bantuan daripada Allah. Sekali-kalinya kok dia ajar kita kena juga supaya kita nak masuk, nak mengundang rahmat Allah ini. Yakni masyarakat itu bersandar tiada sesuatu kerana tiada sesuatu itu tiada berdiri ia melainkan dengan masya Allah. Semua orang berhajat kepada Allah sebab apa? Semua sekali menerima bantuan Allah. Tidak Allah tidak perlu kita perlu kepada Allah. Semua makhluk, bukan kata manusia saja. Kerana bahasa jatuh barang yang tiada Allah Ta'ala itu mahalun. Jatuh barang yang tiada di kehendaki hak Ta'ala itu mahalun. Maknanya kalau kita tidak berhajat kepada Allah, maka mustahil bersama kita berhajat. Dan mustahil pula Allah Ta'ala perlukan bantuan kita. Cumanya dia panggil murabbi. Murabbi ni maknanya Allah Ta'ala buat satu bentuk contoh tauladan sahaja supaya kita boleh hidup di dunia. Macam kata sebagai contoh kan, Jibril alaihissalam menghantar wahyu. Kenapa Allah Ta'ala tak atas diri? Betul tak?
Israel ambil nyawa. Kenapa Tuhan tak cukup kaki tangan kok? Tak cukup jawatan kuasa penaja kok? Lepas tu Israel tu kata sangka kala apa pasal Tuhan tak ada diri kok? Saudara, ini semua kita panggil dia Murabbi. Pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita menggunakan benda-benda ini sebagai alat. Kalau tak ada tu tak apa. Allah Ta'ala dia maha berkuasa. Iza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Maka sebab tu saudara nak ilmu, kena belajar dengan guru. Nak alim, kena belajar. Nak makan, nak kenyang, kena makan. Sebab itulah sebab Allah Ta'ala ajar benda tu supaya kita berbuat benda bergantung kepada sebab. Sebab tu tadi ada sebagai ilat sahaja untuk melakukan suatu benda. Maka berlakulah ilat, nak masuk surga kena solat 5 waktu. Sebagai alat sebab untuk melakukan pemudahan kepada kerja kita, biar ada sebab dia. Ja'alna likulli syai'in sababa. Jadi kita kena buat semayang, puasa ini adalah penyebab kepada kita untuk membawa kita masuk surga yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga benda-benda ini. Maka sebab begitu juga Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah hantar sebagai utusan Allah kepada kita sebagai wasilah saja. Supaya kita tahu, dapat hidayah daripada siapa? Nabi yang hantar. Melalui siapa? Melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sini sebab belajar. Saya nak bagi tahu sedikit berkenaan dengan kaedah sufi pula. Kaedah dari segi wasilah. Kenapa ada Nabi, kenapa ada sahabat, dan kenapa ada tabi'in. Supaya kita faham. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar rasulnya, betul tak? Rasul. Dan rasul yang mengajar kepada sahabatnya. Sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhu lah. Semua sekali sahabat. Baik, sahabat-sahabat ini mengajar tak? Mengajar tabi'innya. Masuk Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya. Dan begitu sampai kepada tabi'in. Baik. Bagaimana susunan ini? Antara satu tempat kata Baiyah merupakan satu perpisahan perhubungan. Saudara saya bawa contoh dunia. Kalau saudara pergi dekat Kenyek, saudara akan tengok satu generator yang amat besar. Duduk di bawah empangan sana. Boleh tak kita pergi cocok kita punya soket kita tu kat Kenyek, boleh tak? Terbakar, dia kena ada transformer. Daripada 440 keluar daripada sini, baru masuk pada 440, baru boleh pergi kepada heater dapur kita. Kalau sudah pergi cocok dekat 440 ni, saudara, 440 tak ada 440, ambil taspen, letak situ oil lagi, dia boleh nyala tau. Duduk kat luar tu tu dia kuat dah. Jadi kalau kita ambil soket kata cocok kita boleh lagi terbakar lah. Maka masuk sini transformer, tukar dia punya voltage tadi. Begitu juga kita nak tolak dia punya gantung-gantung tunggu dulu. Sebab dia yang bawa kita. Sebab contoh mudah lah, generator besar ni akan convert kepada sahabat. Dan sahabat sebagai pengalir karya yang kedua, dia hantar kepada tabi'in. Dan tabi'in ini pengalir kepada tabi'in. Sebab itu sampai kepada kita dalam bentuk api yang hampir malam. Sebab jarak Kenyek tu nak sampai kepada dapur kita tu terlalu jauh. Maka bila sampai kepada kita, dia bertukar menjadi orang awam, memiliki transformer yang sudah hampir padam. Maka ketika itulah kita mendapat bekalan cahaya yang sudah tidak bermain. Sebab apa? Sebabnya mesti mengambil daripada transformer ni. Kadang-kadang menggunakan paralel, kadang-kadang menggunakan direct. Tetapi saudara, kalau kita tak guna transformer ataupun tak guna perantaraan atau tak guna wasitah ini, ataupun kita pakai paralel wasilah ini, apa akan berlaku? Baik. Sahabat-sahabat akan bertemu Rasulullah sebelum bertemu Allah. Dan tabi'in dia akan bertemu dengan sahabat. Sebab sahabat yang mengajar dia untuk dibawa kepada Allah. Saudara,
Seorang yang durhaka kepada ibu masuk syurga tak? Sudah. Ma ridallahu illa bi rida'il walidaini. Pernah dengar lagu itu? Tidak akan mendapat redha Allah kecuali mendapat redha dua ibu bapa. Tertutup pintu syurga. Pasal apa? Transformer lah. Sebab kita keluar daripada perut dia, diraka dia, orang tak terima. Maka jawaban dia begini. Dari kata Rasulullah tadi kepada sahabat kan, Allah Subhanahu wa taala nak masukkan sahabat ke syurga sebab dia cinta kepada Rasulullah. Dan kalau sahabat yang tidak cinta kepada Rasulullah macam Abu Lahab, macam derhaka kepada Nabi, boleh masuk syurga tak? Tak boleh, sebab Allah Taala menggunakan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sampai kat sini tabi'in, dia akan menggunakan kaedah sahabat. Sebab tu siapa yang menghina sahabat sama juga tidak didapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kepada kita berguru dengan seorang guru katakan dari segi agama Islam. Maka di sini kita duduk nama dia muridin. Sampai kepada sini Allah akan tanya hak ni dulu. Bagaimana dengan hak ni? Dia tak boleh terus ke sini potong view. Sebab apa? Ini merupakan transform macam ibu juga. Sebab itu kalau kita belajar taklim, dia akan ajak ilmu ni. Sekarang sudah tidak ada. Sebab itu kalau kita nak saudara kata, man la syai'un lau fa syaitanu syai'un lau. Siapa yang tidak ada guru, maka syaitan sebagai tenaga. Itulah sebab itulah kita buat satu kaedah sistem pengajian kita berbeza dengan tempat-tempat lain. Sebab itu guru kita ajar lagu tu. Dia panggil wasilah. Satu benda yang tidak diajar di universiti, dia ada satu pendurhakaan kepada guru, tak ada apa-apa. Hari ni banyak mengaji, dia ngaji pakai jawab sendiri. Itu fatwa dia. Tak boleh. Dalam masalah agama, dalam masalah ilmu tak boleh. Dia macam ibu juga. Buat kita dah bukan kita ikut dia. Dari apa? Tu dia boleh. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala gantungkan keadaan kita terhadap keadaan ibu. Sebab apa? Ada benda yang ibu beri kepada kita namanya mengandung. Allah Ta'ala beri kepada ibu kita mengandung. Lepas tu dia pegang anak itu, dia perut dia apa dia mengandung. Maka dia tanya, ibu, apa saja munak wayang? Sebab apa aku pakai perut ni untuk buat manusia. Pinjam rahim ibu kita. Kalau nak pinjam rahim ibu sebab proses bayi. Untuk dalam itu selama 9 bulan 10 hari. Maka bila keluar ke dunia, minta saja makcik aku guna. Sebab apa? Aku pinjam sejak nak buat maklumat. Itu power ibu kita. Apa beza orang alim? Orang alim telah menunjukkan jalan kita ke syurga. Mana amanah Allah ada pada dia. Itu dia. Dia punya aset dia. Dia punya harta pribadi dia. Maka sebab itulah kalau langgar dia, maka sama dengan ibu dia. Sini tempat orang yang salah faham dan tidak dapat menerimanya. Sebab apa? Sebab dia tak belajar kaedah ni. Sebab itu dalam satu persatu dia akan kembali kepada kita. Kemudian kata dia, kita berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada kita dari segi kuasa. Dan tiada manusia Ta'ala itu bersandar kepada sesuatu. Tak ada. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada semua makhluknya. Kalau macam itu, pasal apa pakai Jibril pula? Murabbi. Nak ajar kita sahaja. Ada alat ni, kalau kita tak pandai, cari orang pandai. Nak ajar sahaja, kaedah sahaja. Tidak, bagi Tuhan tidak perlu. Maka Maha Suci Tuhan yang mempunyai wujudnya, yang menizat, yang wajib berwujud pada sekali yang mawujud itu, dan iaitu limpah anugerahnya itu tiada mawujudat, kerana bahawasanya Tuhan itu yang berkehendak kepadanya tiada barang yang lain daripadanya. Dan itu kata dia, semua sekali mustahil Allah berkehendak kepada usaha kita, tetapi kita berkehendak kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, tiada berkehendak ia kepada lainnya. Semua orang nak pada Allah, berhajat kepada Allah, berhajat kepada keampunannya, berhajat kepada kasihnya, berhajat kepada kuasanya, segala-galanya. Dan firman Allah Ta'ala, dan kepada yang jua kembali sekarang pekerjaan itu, dan kau sembah akan dia dengan, dan kau tawakal akan dia. Ini ayat Quran diterjemahkan dalam bahasa Jawi, dalam bahasa yang diterjemahkan oleh ulama lah. Maka kata Syekh radhiyallahu anhu, Allah maaf hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'alina wa la suryatina ala alifin. Allahumma ta'alina wa la suryatina ala alifin. Allahumma ta'alina wa la suryatina ala alifin. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Soalan ke? Siti tak ada? Apa? Ada salah? Kita rekat.